semua, salam sejahtera dan salam We Love UPM. Pertama sekali, tahniah diucapkan kerana berjaya menjadi pelajar di Universiti Putra Malaysia, salah sebuah institusi pendidikan tinggi awam yang cemerlang di negara kita. Jadi, apa yang anda akan saksikan dalam video ini adalah pengenalan berkenaan salah sebuah pusat tanggungjawab di Universiti Putra Malaysia, iaitu bahagian hal ehwal pelajar ataupun nama timangannya BHAP. Nak mudahkan fahaman, kalau di sekolah kita ada penolong kanan hal ehwal murid PKM, di UPM kita ada BHAP. Jadi, bersama-sama saya akan bawa anda untuk mengenali lebih lanjut berkenaan BHCP ini sebelum anda memasuki Universiti Putra Malaysia. BHCP ini merupakan salah satu daripada 10 entiti di bawah Pejabat Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Jadi BHCP ini terdiri daripada 5 seksyen utama, iaitu Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar, Seksyen Pengurusan Kebajikan dan Tata Tertib Pelajar, Seksyen Penempatan Pelajar, Seksyen Mahasiswa Luar Kampus dan juga Seksyen Pentadbiran dan Kewangan. Jadi apakah fungsi utama BHCP ini di Universiti Putra Malaysia? Ia mengutamakan keseimbangan antara keperluan akademik dan pembangunan insaniah para pelajar Universiti Putra Malaysia, terutamanya dari segi pembentukan personaliti pelajar. Jadi tonggak utama BHCP ini adalah dalam mengendalikan aktiviti dan hal ehwal kebajikan para pelajar Universiti Putra Malaysia. Sebagai pelajar asasi di Universiti Putra Malaysia adalah menjadi fokus utama anda untuk memastikan kecemerlangan akademik itu menjadi prioriti pertama kamu, kerana ini adalah fasa penentu bagi kamu bergerak ke alam prasiswaza pada tahun hadapan. Namun, sebagai seorang pelajar yang mempunyai karakter ataupun sifat holistik adalah lebih bagus, saya ulang, lebih bagus jika adik-adik melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang boleh membentuk karakter dan keyakinan diri kamu. Contohnya, pengucapan awam, program-program kebudayaan dan juga aktiviti-aktiviti bersifat rekreasi di luar sana. Jadi, untuk memahami skop penglibatan aktiviti pelajar di bahagian hal ehwal pelajar, mari kita dengar penjelasan selanjutnya daripada Ketua Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar itu sendiri, Encik Kamarul Nizam Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kamarul Nizam Kamal, Ketua Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara dan saudari kerana telah pun diterima masuk ke kampus hijau Universiti Putra Malaysia. Kepada saya untuk menerangkan kepada saudara dan saudari tentang apa yang dilaksanakan dalam Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar. Secara keseluruhannya, saudara dan saudari boleh untuk pergi ke website bahagian ehwal pelajar untuk melihat secara teliti fungsi-fungsi yang telah pun diletakkan di dalam website. Cuma pada hari ini saya mengambil peluang untuk bercerita kepada saudari secara ringkasnya apa yang dilaksanakan di dalam seksyen ini. Secara asasnya, Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar ini kami menguruskan perjalanan pengurusan aktiviti bermula daripada samalah macam ROS ataupun Suruhanjaya Pertubuhan Persatuan. Kami menguruskan daripada awal penubuhan persatuan, pengurusan kewangan hinggalah kepada AGM ataupun pemilihan agung tahunan persatuan. So sepanjang tempoh tersebut, tuan-tuan akan berurusan dengan Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar. Di sinilah tuan-tuan perlu untuk memohon untuk melaksanakan aktiviti. Di sinilah tuan-tuan boleh untuk melakukan tuntutan kewangan kepada aktiviti-aktiviti yang telah pun dilaksanakan. Baik, apakah persatuan-persatuan yang ada dalam UPM ni? Secara keseluruhannya, hingga hari ini sepanjang penubuhan Universiti Putra Malaysia ada lebih kurang dalam 101 ataupun 111 persatuan yang telah pun ditubuhkan di dalam Universiti Putra Malaysia di bawah Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar. Sehingga setakat ini, daripada jumlah tersebut, persatuan yang masih aktif untuk memberikan dan menawarkan peluang kepada saudara dan saudari untuk mengasah bakat, hari ini ada lebih kurang dalam 70 lebih persatuan. Kita ada macam-macam persatuan.
yang kami klusterkan kepada 10 kluster. Kita ada kluster seni mempertahankan diri, kita ada kluster sukan dan rekreasi, kluster kepimpinan, kita juga ada kluster keusahawanan, kluster kebudayaan, macam-macam lah. Boleh kata hampir semua minat dan keinginan tuan-tuan untuk berpersatuan dan berorganisasi kita tawarkan dalam di UPM ni, diuruskan di bawah seksyen pengurusan aktiviti pelajar. Di sinilah tuan-tuan ambil peluang untuk melaksanakan ataupun untuk menggilak bakat tuan-tuan yang sedia ada daripada institusi sebelum ni, daripada sekolah, untuk terus dikembangkan di peringkat universiti. Cuma saya melihat satu peluang sebelum saya pergi lebih jauh. Manakah saudara dan saudari adalah student untuk pelajar-pelajar untuk program asasi sains pertanian, sebagaimana yang saudara-saudari lihat dalam rangka khusus, suka untuk saya ingatkan bahawa masa saudara dan saudari untuk program ini terlalu singkat. Jadi utamakan akademik, utamakan akademik terlebih dahulu sebelum berpersatuan. Ambil peluang untuk berpersatuan ini sekiranya tuan-tuan saudara-saudari dah boleh untuk menguruskan akademik saudara dan saudari, dan kami tawarkan persatuan yang telah pun saya beritahu kepada saudara dan saudari sebentar tadi. Untuk pengurusan aktiviti pelajar, untuk yang spesifik kepada pelajar-pelajar asasi sains pertanian, memang ada satu persatuan khas pelajar-pelajar asasi sains pertanian. Persatuan ini macam persatuan-persatuan lain, tuan-tuan saudara-saudari saya rasa secara automatik akan menjadi ahli. Ada presiden dan ada jawatankuasanya. Hubungi sini tuan-tuan untuk melihat kembali ataupun untuk menghidupkan organisasi ini, kerana organisasi ini penting kepada tuan-tuan. Inilah peluang untuk tuan-tuan berorganisasi. Ini jugalah persatuan yang akan menjaga kebajikan saudara dan saudari. Selain daripada ASPA, dia kena sebagai persatuan, dia kena sebagai ASPA. Selain daripada ASPA, kita ada persatuan-persatuan lain yang saya sebutkan tadi. Prosesnya sama. Selepas tuan-tuan berpersatuan, kita ada minggu pembentangan, kita juga ada minggu untuk menghantar kerja. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan ada program yang hendak untuk dilaksanakan, kita buka penghantaran kerja pada minggu pertama dan ketiga, dan pembentangan kepada minggu kedua dan keempat. Nanti tuan-tuan belajarlah berkaitan dengan prosedur-prosedur ni. Saya rasa saya tak perlu masa yang panjang untuk ceritakan kepada tuan-tuan berkaitan dengan prosedur aktiviti pelajar. Saya hanya nak ceritakan ringkas kepada tuan-tuan apa yang kita tawarkan. Sekali lagi saya bagi tahu kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh dapat maklumat yang terperinci semua di dalam website bahagian awal pelajar, yang boleh tuan-tuan akses terus ke website ataupun tuan-tuan akses melalui laman web Universiti Putra Malaysia. Macam saya katakan sebentar lagi, rebut peluang. Kita sediakan 10 kluster, lebih daripada 71 persatuan yang aktif. Walau bagaimanapun, suka untuk saya ingatkan sekali lagi, utamakan akademik tuan-tuan, uruskan masa dan berpersatuan. Sekian, terima kasih. Jadi kita telah mendengar penjelasan daripada Encik Kamarul Nizam yang saya boleh katakan sebagai satu penjelasan yang padat dan informatif untuk adik-adik yang akan masuk ke Universiti Putra Malaysia dalam masa terdekat ini. Jadi seterusnya saya akan jemput seorang lagi pegawai BHEP yang akan menjelaskan tentang satu lagi komponen penting dalam hidup mahasiswa ataupun pelajar di mana-mana IPT di seluruh negara, iaitu kebajikan dan tata tertib pelajar. Jadi untuk itu kita jemput Puan Syamila dan bersamanya adalah Puan Marlina yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang dasar inklusif orang kurang upaya ataupun dasar inklusif OKU di Universiti Putra Malaysia. Jadi mari kita dengar daripada mereka pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pelajar baharu Asasi Sains Pertanian Universiti Putra Malaysia.
Tahniah saya ucapkan kepada anda semua kerana telah berjaya melanjutkan pelajaran di Universiti Putra Malaysia. Saya Syamila Samian daripada Seksyen Pengurusan Kebajikan dan Tata Tertib bahagian Hak Awak Pelajar. Pada hari ini akan berkongsi dengan saudara dan saudari apakah peranan kami di Seksyen Pengurusan Kebajikan dan Tata Tertib. Untuk makluman saudara dan saudari semua, di seksyen kami mempunyai 4 fungsi utama. Fungsi pertama kami adalah berkenaan dengan pengurusan kebajikan pelajar. Untuk makluman saudara dan saudari, apakah kebajikan yang anda perlu tahu ketika anda menjadi pelajar di universiti? Pertamanya, anda perlu tahu bahawa semua pelajar tempatan, sama ada pelajar siswazah maupun pelajar prasiswazah, anda semua dilindungi dengan skim perlindungan insurans secara berkelompok. Oleh itu, sekiranya anda terlibat dalam kemalangan jalan raya yang melibatkan nyawa ataupun melibatkan keilatan, sama ada keilatan kekal ataupun separa, maka saudara dan saudari dinasihatkan untuk berhubung dengan kami di Seksyen Pengurusan Kebajikan untuk membuat tuntutan insurans. Perkara yang saya ingin tambah, sekiranya saudara dan saudari terlibat dalam kemalangan jalan raya dan dimasukkan ke ward, maka saudara dan saudari boleh membuat tuntutan Alarm Ward Hospital menggunakan skim perlindungan insurans berkelompok ini. Walau bagaimanapun, sekiranya saudara dan saudari ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai apakah manfaat-manfaat lain yang boleh dituntut, sila layari laman web bahagian Hak Awak Pelajar Universiti Putra Malaysia. Untuk makluman para pelajar, di bawah Seksyen Pengurusan Kebajikan dan Tata Tertib, kami juga menguruskan tabung kebajikan pelajar Universiti Putra Malaysia. Oleh itu, jika para pelajar, terutama sekali para pelajar di bawah B40 yang mempunyai masalah kewangan untuk perbelanjaan harian ataupun pembayaran yuran, ataupun pelajar-pelajar yang sakit dimasukkan ke hospital dan memerlukan sedikit sumbangan, bolehlah datang ke bahagian pelajar atau menghubungi kami untuk kami serahkan sedikit sumbangan kepada anda. Walau bagaimanapun, para pelajar perlulah memenuhi syarat-syarat utama yang telah ditetapkan dalam garis panduan kami. Seksyen Pengurusan Pelajar dan Tata Tertib juga menguruskan food pantry atau kita namakan sebagai food bank UPM untuk para pelajar universiti yang memerlukan makanan kering ataupun makanan yang dipack. Untuk makluman para pelajar, lokasi food pantry kami terletak di kompleks mahasiswa. Sekiranya para pelajar memerlukan makanan kering, bolehlah datang ke food pantry kami pada masa dan waktu yang telah ditetapkan. Sumbangan bagi bantuan makanan kering food bank UPM ini adalah atas bantuan dan juga kerjasama daripada Yayasan Food Bank Malaysia dan juga rakan strategik mereka. Saya juga ingin menerangkan mengenai program kacamata di bawah Seksyen Pengurusan Kebajikan dan Tata Tertib. Untuk makluman pelajar, kami telah melaksanakan program ini sejak 3 tahun yang lepas dan sambutan yang diterima sangat menggalakkan, di mana kami menjalankan program ini pada setiap tahun. Dan untuk makluman para pelajar, tempat adalah terhad. Jadi kami hanya memilih para pelajar yang benar-benar memerlukan bantuan kacamata percuma, dan para pelajar perlu mengisi borang permohonan bagi memohon bantuan kacamata di bawah projek kacamata bagi awak pelajar ini. Fungsi kedua yang saudara dan saudari perlu ketahui adalah di Seksyen Pengurusan Kebajikan dan Tata Tertib Pelajar ini juga kami menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan iklan beasiswa dan bantuan pendidikan. Jadi jika para pelajar ingin mendapatkan maklumat mengenai apakah beasiswa-beasiswa yang ditawarkan daripada agensi-agensi luar, sama ada kerajaan ataupun swasta, silalah layari laman web bahagian pelajar dan para pelajar boleh cuba untuk memohon mendapatkan bantuan pendidikan ataupun beasiswa tersebut. Saya sekadar ingin berkongsilah kepada para pelajar baharu bahawa di seksyen kami juga kami menguruskan mengenai kemaskini data penajaan. Oleh itu, sekiranya para pelajar mendapat penajaan pendidikan ataupun beasiswa yang baharu, sila maklumkan kepada kami dengan hadir ke bahagian awak pelajar, mengisi borang kemaskini penaja dan bawalah sesalinan
rekod ataupun sesalinan surat tajaan yang baharu kepada kami untuk kami kemaskini data penajaan anda di dalam sistem maklumat pelajar. Para pelajar yang melakukan kesalahan di bawah kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia Tata Tertib Pelajar-Pelajar tahun 2005, mereka boleh dijatuhi hukuman 5 hukuman yang utama. Yang pertama adalah amaran, yang kedua adalah denda, ketiga adalah diasingkan daripada mana-mana bahagian universiti, keempat digantung daripada menjadi pelajar Universiti Putra Malaysia, dan yang kelima mereka boleh dipecat daripada universiti. Oleh itu, para pelajar dinasihatkan supaya mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Antara perkara penting yang saya ingin kongsikan dengan para pelajar baharu Asasi Pertanian UPM adalah anda perlu menjaga penampilan anda sebagai seorang pelajar universiti. Anda perlu mematuhi peraturan penampilan anda ketika universiti, di mana para pelajar secara umumnya, para pelajar lelaki haruslah berambut pendek, pelajar-pelajar perempuan haruslah menyisih rambut mereka dengan kemas atau mengikat, dan memastikan anda memakai pakaian yang sesuai ketika menghadiri kuliah. Ini bagi memastikan anda tidak melanggar peraturan yang telah dilaksanakan oleh pihak universiti. Perkara lagi yang saya ingin berkongsi adalah Universiti Putra Malaysia telah melaksanakan program Jujur kepada Ilmu, di mana program ini menyasarkan kepada para pelajar universiti agar sentiasa memastikan mereka tidak mengamalkan perbuatan tidak berintegriti dalam bidang akademik. Contohnya, para pelajar tidak boleh meniru atau melakukan plagiat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akademik. Sama juga dengan perkara lain yang saya maklumkan tadi, sekiranya pelajar menyalahi peraturan meniru ataupun plagiat, mereka akan boleh dijatuhi hukuman tata tertib. Universiti Putra Malaysia juga sebenarnya menyediakan perkhidmatan pengangkutan, iaitu kami menyediakan bas kepada pelajar asasi untuk menghadiri kuliah pada setiap hari. Jadi para pelajar akan mendapat perkhidmatan bas pada seawal 7 pagi sehingga pada pukul 8 malam. Untuk makluman para pelajar, perkhidmatan bas ini akan berjalan mengikut selamasa yang telah ditetapkan, di mana pada 11 pagi, iaitu pada waktu puncak, bas akan bergerak sekitar 15 minit untuk setiap kali pusingan. Manakala pada hujung minggu ataupun pada cuti umum, bas akan bergerak sekitar 30 minit untuk setiap kali pusingan. Para pelajar diingatkan supaya bersedia dan turun untuk menunggu bas dengan awal supaya dapat memastikan mereka sampai ke kuliah tepat pada masanya. Para pelajar juga dinasihatkan untuk sentiasa merujuk maklumat-maklumat yang terkini mengenai perkhidmatan bas yang disediakan untuk anda. Segala pertanyaan mengenai fungsi-fungsi yang telah saya jelaskan tadi, para pelajar semua bolehlah layari laman web bahagian halaman pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan we love UPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam hormat kepada adik-adik pelajar semua. Saya Marlinah binti Muslim, pegawai yang bertanggungjawab di Unit Perkhidmatan dan Sokongan OKU UPM, di mana unit ini merupakan satu unit baharu di bawah bahagian Ahwal Pelajar Universiti Putra Malaysia. Unit ini telah ditubuhkan pada 20 November 2019 dan unit ini berfungsi untuk menjaga al-ehwal pelajar OKU. Unit ini bertanggungjawab untuk menggubal dasar inklusif OKU, mengumpul maklumat, menjadi tempat rujukan, memproses permohonan daripada OKU, penghubung antara fakulti, kolej maupun pusat tanggungjawab yang lain, serta melatih dan mengkoordinasi pegawai perhubungan OKU di setiap pusat tanggungjawab. Para pelajar yang saya hormati semua, objektif unit ini adalah bagi memenuhi dan menjaga hak OKU, memberi kesedaran, menyelaras pengurusan serta memperkaya daya saing OKU di dalam kampus. UPM sentiasa ambil peduli tentang perkhidmatan kepada pelajar OKU. Ini termasuklah memberi perkhidmatan dan bantuan di semua peringkat pentadbiran seperti fakulti, kolej kediaman serta beberapa bangunan pentadbiran yang lain.
Contohnya, perkhidmatan bantuan kewangan, van mobility OKU, perkhidmatan fasiliti yang bersesuaian di bangunan fakulti, kolej kediaman serta di beberapa bangunan pentadbiran yang lain. Dan dari saya ucapkan tahniah dan selamat datang ke Universiti Putra Malaysia. Jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi saya secara terus atau melayari laman web bahagian Ahli Ehwal Pelajar UPM. Jadi kita telah dengar satu lagi penjelasan daripada dua orang pegawai dari BHGP. Jadi apa yang mereka telah terangkan, saya harap anda semua telah take note lah, sebab bila dah masuk UPM, kalau ada apa-apa persoalan berkenaan beasiswa ataupun dasar inklusif untuk pelajar-pelajar OKU, anda boleh terus berhubung dengan sama ada Puan Syamila ataupun Puan Marlina di Seksyen Pengurusan Kebajikan dan Tata Tertib Pelajar. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tentang BHGP dan segala perkhidmatan yang kami tawarkan kepada anda semua, jangan lupa untuk like dan follow segala social media di bawah ini, Facebook, Instagram dan Twitter. Jangan juga lupa untuk melayari laman web rasmi ataupun official website bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Putra Malaysia untuk dapatkan maklumat terkini. Itu sahaja daripada saya. Salam, we love UPM.